Okay, Assalamualaikum. So malam ni kali pertama lah kali pertama kita temulah melalui Google Meet. So saya harap awak semua sihat dan jangan lupa buat ulang kaji. Kemudian Anik dah masuk. Okay, sekarang dah ada 13. Saya nak siapa Saya nak Haikal lah. Haikal baca doa dulu boleh? Haikal baca doa boleh. baca doa dulu Okay. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, Amin. So hari ni kita terus nak mula. Saya dah bagi kertas soalan ni dekat awak minggu lepas. Dan saya pun dah tengok lah soalan ni. Tentang tadi saya tengok-tengok, so soalan dia sebenarnya agak mudah. Kalau compare dengan awak punya percubaan, percubaan awak lagi susah. Kan? Betul. Tapi memang saya pun tak tahulah ada yang dapat A+ ke tidak. Tapi susah ke senang, kita ambil lah. Kita buat latihan banyak-banyak. Okay, saya nak mula bincang kertas soalan. So saya harap awak standby dengan kertas soalan awak, bincang, tengok teknik menjawab macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Alright. So sekarang tolong bagi feedback kat saya. Awak nampak tak soalan ni? Sekejap Okay. So SPM Jun kertas 2 ni, nampak tak? Nampak kan? Okay, saya tanya lagi sekali. Okay, nampak kertas soalan, okay, tak ada masalah. Sekarang kalau saya keluarkan kalkulator kat sini. Sekejap Nampak tak kalkulator? Tak. Kalkulator tak ada. Oh, kalkulator you tak nampak. Maksudnya kenapa kalkulator ni tak nampak tak apalah. Okay, so kita tengok pada soalan ni. Okay, ini adalah soalan Jun yang baru ni. Maksudnya yang mengulang. Siapa yang nak ambil SPM balik, so dia nak ulang, dia akan jawab soalan ni lah. Kita tengok soalan ni sekejap. Saya nak besarkan sikit. Alright. Okay, soalan ni sama bentuk dengan soalan trial awak. Betul tak? Lebih kurang? Betul. Lebih kurang. Okay. Tapi malangnya 5 IA seorang pun tak dapat markah penuh kat sini. Semuanya 2 markah je. Mungkin ada yang salah tentang persamaan lah. Okay, tak apa. Nyatakan semua ketaksamaan. So pertama sekali saya dah highlight, kita tengoklah persamaan kat sini. Okay. Sekejap. Okay, yang warna kuning ni. So apa jawapan? You dah biasa jawab. Apa jawapan dia? Y lebih X tambah 7. Y apa? Dia ke bawah ke atas? Ke bawah. Dia ke bawah. Bila dia ke bawah, so Y kurang Allahu Akbar. Saya tu ni berapa Tidak. Y kurang daripada X tambah 7. Inilah persamaan kita yang pertama. Kenapa dia punya ni? Okay. Saya nak bagi betul sikit. Kurang X tambah 7, persamaan pertama. Boleh sampai sini? Boleh. Okay. Kenapa tak ada sama dengan? Sebab garis dia putus-putus. Okay, sekarang saya tanya awak, kalau yang ni, warna hijau, apa jawapan? Apa jawapan? Hijau. Kalau warna hijau. Y lebih besar atau sama dengan, sebab ada garis lurus kan? Negatif 1/2 X tolak 2. Ini persamaan kedua. Setakat ni boleh kan? Boleh. Okay, yang ni cuba tengok yang warna purple ni, saya dah highlight kat sini. Okay, warna purple ni dia jatuh lurus menyentuh paksi X. Okay, menyentuh paksi X.
Jadi jawapan kita mesti X. Sebab dia jatuh pada X. So, dia ke kiri. Bila ke kiri, lebih besar ke lebih kecil? Kecil. Okay, so lebih kecil atau sama dengan berapa nilai Pak C kat sini? Berapa jawapan? Satu. You all dapat? Satu. So, semua dapat 3 markah. So, takat ni semua boleh dapat? Boleh cikgu. Boleh. Boleh lah. Nanti kena snap lah kat saya tunjuk. Tadi tak boleh nampak you all punya jawapan. Okay. Dah, Mantap, kena lah Dik. buat. Okay. Soalan ni bernasib baik. Ini soalan SPM sebenar tau. Tapi bernasib baik sebab dia tak suruh you bina persamaan. Tapi yang soalan percubaan awak baru ni, dia suruh bina persamaan kan? Cikgu. Itulah tu, sendiri cikgu. persamaan. Sebab tu lah semuanya salah. Apa dah Aduh. Tapi tak apalah. Kita buat latihan banyak lagi. Okey, saya nak terus ke soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 dia kata okey. Diberi bahawa panjang EF sama dengan EK. So EF ni adalah sama dengan EF ni adalah sama dengan EK. So panjang. Maksudnya segitiga sama kaki. Awak kena faham dia tu. Bila panjang, kalau kita lukis segitiga dia macam ni lah. Sama kaki. Segitiga sama kaki. Nyatakan namakan sudut yang sepadan dengan sudut FEK. FEK. So sudut dia dekat sini. Apa jawapan? GHL. Okey. Saya tahu you all semua boleh jawab. Tapi saya nak you faham, bila nak menjawab untuk soalan A tu, mesti ada tanda sudut. Mesti tau. Lepas tu G, H, Allah. Saya punya ni kenapa suka lari ni? Aduh. G, H, L. Atau sudut L, H, G. Macam mana pun boleh, tak ada masalah. L, H, G. Mana-mana pun boleh. Janji diterima diterima. Tapi macam ni sahaja. Jangan letak sudut H. Tak boleh. Ini tak boleh. Sebab dia bagi pun 3 huruf. So cara menjawab pun 3 huruf. Jelas lah dekat sini? Jelas. Jelas cikgu. Okey. B seterusnya, hitung jarak tegak dari titik F ke garis EK apabila bukaan tingkap adalah maksimum. Okey. Macam mana kita nak tahu maksimum ke tidak? Kita baca soalan. Bukaan tingkap dihadkan kepada 30. So memang inilah dia punya maksimum. So bila jarak tegak, so maksudnya jarak dia adalah daripada sini ke sini lah. Okay. So you all menggunakan apa? Sin, cos atau tan? Sin. Okay. Daripada sudut sini kan. So garisan ni adalah garisan T bertentangan, betul? Betul. Okay. So daripada garis ni pula, ini adalah sebelah. Okay. Sebelah tu hipotenus. Awak dapat apa? Hypotenuse. Hypotenuse cikgu. Hypotenuse. So dia akan guna sin. So ini adalah Sin. hypotenuse. Okay. Macam mana you nak tahu hypotenuse? Sebenarnya bila dia buka, nampak tak kat sini yang saya lukis tadi? Allahu Akbar. Okay. So maksudnya, ini kan hipotenuse. Kawasan ni, hipotenuse. Cikgu, Ya. kenapa tak ada guna tan? Dan bukan tentang persebelah, tentang perhipotenus. Tak, sebab dia kata EF, EK 55. Mana? Memanglah. Sebab macam ni. Kan tadi saya lukis segitiga sama kaki. Maksudnya sini 55, sini pun 55. Setakat ni awak faham tak? Panjang ni. Cikgu. Kalau panjang sini, so mana hipotenus awak? Hipotenus yang ni kan? Maksudnya 55 nilai ni adalah hipotenus. 55. Betul tak? Betul. Hipotenus. Jangan kata sebelah, hipotenus tau. Maksudnya tingkap dia buka kat sini. Sudut dia 30 darjah ni dekat sini. 30 darjah. Ini adalah garis apa yang bertentangan dia. Bertentangan dengan dia.
So bertentang dengan dia adalah, kita tak tahulah berapa nak cari. So kita akan guna sin. Sin, cara menulis saya anak, sin 30 darjah. Tentang tak tahu, X per dengan saya tak hafal 55. Tulis yang ni saja satu markah. Tapi make sure ni kena ada ni, sin 30 darjah, ni kena ada sama dengan, ni kena ada. Okey, lepas tu nak dapat markah yang kedua, X sama dengan, terus tekan je 55 darab sin 30 darjah. You all dapat berapa? 27.50. Dapat tak? Dapat. Dapat. Boleh faham tak kenapa hipotenus? Siapa yang tanya tadi lah? Iza. Niza boleh faham lagi tak kenapa hipotenus? Oh, saya ingat saya pergi turunkan ke bawah. Lepas tu turunkan ke bawah tu ingat 55 sama dengan atas. Tak boleh sebab awak kena fikir segitiga ni. Awak kena lukis kat segitiga kat sini. Hilang pula dah segitiga saya. Segitiga. Sini lah. Dia pulang. Okey, Cikgu. segitiga. Ya. Kosong tu kena tulis ke? Kosong kat mana? Ini mana kosong? 27.50. Ha? 27.50. Tak payah 27 point. Saya tak tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator dapat berapa? Sama kat 27.5. ibu. 7.5. Memang dalam kalkulator 27.5 ya? Ya. Boleh diterima. Okey. Kita pergi soalan nombor 3. Okey? Soalan nombor 3 Okey, ini. Ada masalah tak nak jawab yang ni? Okey. Ada. Apa yang jawab? Boleh jawab tak? Daya Budi kata Tak dia boleh. Okey. Sebab rhombus. Tak faham lah rhombus. Ayah Budi tidur. Mana rhombus? Ini sebut rhombus ke? Mana ada rhombus? Dua segi segi empat sama kan? Segi Dua 4. segi empat sama. Diberi luas segi 4 sama EFGH ni. EFGH adalah 34. So sini luas dia 34 cm kuasa 2. JF sama dengan KG. Sama dengan LH, sama dengan ME, sama dengan P. Maksudnya panjang sini P. Panjang sini P. Panjang sini P. Panjang sini P. Boleh faham sampai situ tak? Okey. Boleh. Kalau sini P, dia segi 4 sama. Jadi semua ni 8. Bila 8, ini P. So GL ni 8 tolak P. FG ni, FK ni 8 tolak P. Sampai sini boleh? Boleh. Boleh kan? Okey. Boleh. Okey. Ada 2 kaedah. Siapa yang buat? Ada dapat jawapan tak? Siapa yang dah dapat jawapan? 5. 5. Tiga. Betul. Aikal awak dapat 5. Macam mana cara awak dapat 5? Ajar sikit kan? Saya buat yang segi Mantap, 4 tu kan. Lepas tu tolak dengan 4 yang segitiga. Okey, bagus. Betul Mantap tak? kan? Okey. Dia buat sama. okey Dia buat dia kira luas segi 4 sama yang besar ni. Okey, 8 darab 8. So dia akan dapat 64. Tolak dengan ada berapa segitiga? 1 2 3 4. Ada 4 segitiga. So 64 tolak 4. Okey, luas segitiga 1/2 darab tapak. Tapak dia berapa? Ambil lah tapak dia P. Boleh? Sebelah lagi Boleh. 8 tolak P. Akan dapat jawapan sama dengan 34. Ini jalan kerja yang lengkap. Setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh kan? Okay. So kalau saya cancelkan yang ni, saya potong 2 dengan 4 dapat 2. So saya akan dapat 64. Tolak 2, buka kurungan P darab 8. 8P. P darab negatif P. Negatif P kuasa 2 sama dengan 34. Setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. So yang tak dapat awak expand seperti biasa. Expand. Maksudnya kita pindahkanlah 34 tu ke sebelah. Okey, saya buat ni dulu 64 tolak 16P. Negatif 2 darab 8P. Negatif 16P. Negatif 2 darab negatif P kuasa 2 dapat positif 2P kuasa 2.
tolak 34 sama dengan kosong. Lepas tu susunlah semula 2P kuasa 2 tolak 16P, okey, so, tambah 30 sama dengan kosong. Saya dah ajar. Lepas ni kita akan tekan apa? Kalkulator kan? Nak tekan apa kalkulator? Ambil apa? EQN. EQN. Lepas ambil EQN ambil apa? Ambil apa tu nama dia? Apa lah? Degree. Ke atau degree? Ambil apa? Degree. Degree. Oh. Akan ambil degree. Degree. Okay. So you masuk nilai, bila you tekan kalkulator, you akan dapat X yang pertama nilainya adalah 5, X yang kedua adalah 3. 3. Betul? Betul. Saya nak tekan dekat pernah 1 tahun, bila kita buat, kita akan buat bracket macam ni. X pula, sorry, bukan X. Apa? P, sebab awak punya unknown P kan. P tolak 5, P tambah 3 sama dengan kosong. Barulah awak akan dapat P sama dengan 5, lagi 1 P sama dengan P tolak 3 P tolak 3. P sama dengan 3. Awak akan dapat macam ni. Saya nak awak hadam benda ni. Ini P darab P kuasa 2. Tapi yang ni you dapat 2P kuasa 2. Maksudnya semua ungkapan ni kena bahagi dengan 2. Supaya bila expand dapat balik P kuasa 2. Faham ke tak faham kat sini? Faham. Sebab bila kita expand, kita mesti dapat balik jawapan asal. Saya tak pasti sebab pemakahan ni berubah-ubah. Ada setengah cikgu cakap jangan ubah. Tapi saya pernah alami 1 tahun, budak tu dia buat macam ni sebab dia ambil daripada kalkulator, dia tulis macam ni. Hilang jawapan bawah. Dia dapat markah hanya di atas sahaja. Sebab pemeriksa anggap dia tak selesaikan. So apa yang nak buat? Semua ungkapan ni perlu dibahagi dengan 2. So you akan dapat, sebab tu saya suruh tinggal ruang. P kuasa 2 tolak 8P tambah 15 sama dengan kosong. Barulah dapat markah dekat sini dan seterusnya baru dapat markah di akhir. Boleh faham tak? Boleh. Sebab dia 6 markah. Sebab dia 6 markah. Okey. Tapi, dah sampai sini, tak habis lagi. Jika JF lebih besar dari JK, JF awak adalah P. P lebih besar daripada 8 tolak P. Kalau P awak digantikan dengan 5, awak ganti 5 dekat sini, lebih besar daripada 8 tolak 5, 3. So betul kan? Betul? Faham? Maksudnya kita akan pilih P5. Kalaulah kita ganti P tu 3, sini akan jadi 5. So tidak memenuhi syarat yang dia kata macam ni. So oleh itu kena tulis jawapan akhir. P sama dengan 5. Barulah dapat markah. Siapa-siapa yang nak salin? Tapi tak perlu salin pun. Sebenarnya saya rakam slide ni. Jadi nanti bila-bila nak ulang kaji dah boleh tengok. Okey. Setakat ni faham ke tak faham? Faham. Okey. Saya nak terus. Faham. Ada. Ya, okey. Mana boleh dapat markah? Okey, pemakahan dia pemakahan dia. Pertama adalah di sini, 1 markah. Okey. Kedua, dia dapat markah di sini, 3 markah. Keempat di sini. Kelima mesti ada sama dengan kosong sebab baru-baru ni ada juga yang tak buat sama dengan kosong. Dan di sini 2 markah, dia bagi N2. So 1, 2, 3, 4, 6. 6 markah. Cikgu, sama Ya. dengan kosong tu memang memang kena ada. Ya, sebab tu Ya. ada lagi berapa kali orang duk cakap sama dengan kosong kena ada sebab dia persamaan. Tak boleh. Tak Ada boleh. ni. Oh, okey cikgu. Cikgu. Ya. Kalau darabkan 8 darab 8 tu tak ada markah Oi, tak ada markah. Alah cikgu. Tak ada markah. Tapi awak buat asing-asing boleh dapat markah. Okey. Okey. Setakat ni awak boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay, saya nak bagi Boleh. satu tips lah. Tapi kat mana sekejap bagi saya explore sekejap. Saya nak insert. Alamak. Print out
Saya nak ajar satu lagi kaedah. Sekejap, satu lagi kaedah. Okey, kat bawah ni lah. Okey, sebenarnya ada dua kaedah sebenarnya. Kita boleh juga nak cari panjang ni, panjang FG. Apabila panjang darat lebar ni, dapatlah nilai 34. Boleh faham tak kat sini? Tapi kita nak cari panjang FG. Tu kena faham. Bila nak mencari panjang FG, kita guna macam Pythagoras theorem. Punca kuasa 2, P kuasa 2 tambah 8 tolak P kuasa 2. Sampai sini you all faham tak kalau saya nak cari panjang FG? Kaedah yang sama. Maksudnya ada dua kaedah jawapan. Faham tak? Faham ke tak faham ni? Cikgu, ulang balik cikgu. Faham. Tak faham. Kalau tadi kita guna konsep segi empat besar ni kan, tolak segi 3, betul tak? Dapatlah nilai 34. Sekarang kita nak guna konsep nak cari luas segi empat kecil ni yang warna hijau ni. Panjang, darat, lebar. Maksudnya panjang kamu adalah panjang FG. Bila you dapat panjang FG, automatik sama dengan GH sebab segi empat sama. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh kan? Okey. Bila nak cari panjang FG, kita guna ni, Pythagoras theorem. Ingat tak formula? C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C sama dengan punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini Pythagoras theorem. So, C ni adalah nilai FG. Boleh? Boleh. Ke dah tak boleh nak pergi cara ni? Saya cuba nak bagilah. Tapi sama saja sebenarnya. So, bila you buat, you expand pun, you akan dapat macam ni. P kuasa 2 tambah. Ni expand 64. 8 kuasa 2, 64 tolak 16P tambah P kuasa 2. Bila you selesaikan, you akan dapat P kuasa 2 tambah P kuasa 2. 2P kuasa 2 tambah 16P. Saya susun bagi cantik dulu. Bukan tambah tolak. Tolak 16P. Tolak 16P tambah 64. Sampai sini. Boleh faham tak? Ni saya expand sahaja. Okey, kita dah belajar. Luas segi empat sama, panjang, darat, lebar. So, panjang awak ini. Jadi, panjang, darat, lebar. FG, Allah. Punca kuasa. 2P kuasa 2 tolak 16P tambah 64. Panjang dia. Lebar dia pun sama. Punca kuasa 2. 2P kuasa 2 tolak 16P tambah 64. Sama dengan nilai 34. Faham ke tak faham? Agak pening. Macam ni cikgu. Tapi boleh kot. Tapi boleh cuba lah. Sebenarnya bila konsep ni, punca kuasa 2A, darat dengan punca kuasa 2A, jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Punca kuasa 2A, darat punca kuasa 2A. Jawapan dia apa? Pak A. Alah. Okey, punca kuasa 24, punca kuasa 24, darat punca kuasa 24. Apa jawapan? 4. 4 ingat? 4. So, A, jawapan dia adalah A. So, sebenarnya 2P kuasa 2 tolak 16P tambah 64 adalah sama dengan 34. So, konsep dia sama balik macam yang soalan tadi. Jawapan yang akhir, yang awal tadi. Yang ni. Sama je. Cuma saya saja je nak ajar kalau kata you all nak mencari panjang, darat, lebar menggunakan Pythagoras theorem. Satu luas segi 3. Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh lah Boleh. Okey, soalan nombor 4. Senang je. Soalan nombor 4 ada masalah tak? Awal ni Tak ada. Tak ada masalah. Okey. Soalan nombor 4. Apa jawapan?
Boleh. 62557 cm padu. Dan 25.71 kan? Betul? Saya buat betul. 625.71. Saya cuma nak tekan sikit je. Yang ni Kaca 4 menunjukkan sebuah prisma dengan tapak berbentuk trapezium. Okey, tapak dia bentuk trapezium sebagai kerata rentas. Ayat kerata rentas ni you all kena alert. Diberi bahawa luas trapezium adalah 72. Dan okey. Kemudian sebuah kon berdiameter 6 cm dan tinggi 10 cm dikeluarkan daripada prisma. Pertama sekali dia kata menggunakan hitung isi padu dalam sentimeter padu pepejal yang tinggi. So konsep kita sama. Isi padu prisma tolak isi padu kon. Ini dulu formula yang kita kena faham. Okey, bila kita tengok balik soalan, tengok sini saya nak ajar you all guna rumus kalau kata tak ingat. Ini contoh rumus yang SPM. Isi padu prisma. So kita tengok, sekarang isi padu prisma soalan yang ke-6. Nampak tak? Luas kerata rentas darab panjang. So kita akan guna formula ni. Lagi satu, isi padu kon. 1/3 pi j kuasa 2t. So ada dua formula yang kita akan guna hari ni. Jadi saya nak awak faham, katalah tak ingat dalam exam, tolong rujuk semula rumus yang diberi. Okey. So, isi padu prisma dia cakap luas kerata rentas darab panjang. Kemudian tolak isi padu kon 1/3 pi j kuasa 2 tinggi T. Okey. So, luas kerata rentas tak payah pening lagi. Sebab luas kerata rentas ni dah bagi dekat soalan 72. So 72 darab dengan 10 tolak 1/3 darab 22/7 darab jari diameter 6. So jari 3. Allah. Alamak, hilang pula dah. Sekejap kenapa hilang? Sekejap. Okey. So jari 3. So 3 kuasa 2. Tinggi 10. Buat jalan kerja yang lengkap macam ni. Terus dapat 1 markah. Ataupun 2 markah. Okey. Boleh faham tak? Cikgu tak ada. Tak ada? Tak ada. Ada. Ada ke tak ada ni? Tak ada pun. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada cakap seorang. Sekejap. Mana? Ni lah. Kan, settle kan? Okay. So ada tak? Jap. Dah ada kan? Dah ada ke belum? Okey dah. Cantik. So saya nak you faham anak. Ada lagi. Cikgu. Tak ada pun. Tak ada. Aduh lah Daya. Aduh Daya. Okay, sekarang Tak dah kena ada. karaoke je. Sekarang dah ada ke belum? Sabar kan? Dah ada ke belum? Ada. Cikgu ada. Ada Boleh terus. Okey, pertama sekali memanglah bila kita nak tulis rumus ni, kita tak dapat markah pun dekat sini. Tapi saya nak awak menulis. Tolong tulis. Lepas tu tadi saya dah ajar awak daripada sini belajar tengok rumus. Tolong tulis sebab kadang-kadang bila exam ni kita nervous. Bila kita nervous ni kadang-kadang formula kita salah. So saya tak nak awak buat kesilapan yang sama. Okey? Lepas tu bila dah tulis pastikan jalan kerja yang lengkap macam yang saya tunjuk macam ni. Tak perlu kira lagi pun. Lengkap saja. Sini dah dapat 1 markah atau 2 markah. Tapi kalau asing-asing, kadang-kadang pemarkahan itu susah sikit nak dapat. Bawah dah akhir-akhir baru dapat. Ini tak. Awal-awal dah dapat markah. Kemudian awak tekanlah kalkulator seperti biasa. Gantilah pi itu dengan 22/7 nilai dia. Dan dapatkan jawapan dia ini. 625.71. Saya tak nak awak ambil
letak satu tempat perpuluhan, biasakan dirilah dapat 2 atau 3. Macam yang ni, kalau tak salah saya, nilai yang ni adalah 94.286 yang ni untuk isi padukun. Okey. Setakat ni boleh? Saya nak teruskan soalan seterusnya. Cikgu, Hmm. kalau bagi jawapan dalam pecahan boleh? Lagi Nombor bagus. betul Lagi dan tak bagus. wajar itu. Boleh, dua-dua boleh. Tak ada masalah. Tapi saya tak ingat, you orang dapat berapa? 625 Nik kasih Nik. 7. 4380.7. Oh, okey. 4380.7. Janji bila awak buat tu, betul Anik betul ni. Betul kan? ada yang dapat 625, 5/7. Betul? Betul cikgu. Juga lagi tepat lah. Kalau tanya saya lagi tepat. Ambil pecahan. Okay? Biasakan dalam bentuk pecahan lagi senang sebenarnya. Okay. Sebab kalau bentuk perpuluhan, takut you all bunda salah. Takut yang tu pula. So lebih baik dalam bentuk pecahan. Okay. So kita pergi pada soalan nombor 5. Allah, soalan nombor 5 ni sangatlah senang. Cuma Ya Allah. kali ni saya tak tahu siapa tak ingat nama hamba Allah ni. Dia kata kaedah metrik tidak dibenarkan. Hamba Allah tu buat jawapan dalam metrik. Ya Allah, tak boleh. Apa Tak tahu lah siapa hamba Allah mana entahlah. Tapi adalah yang buat dia. Sayang markah. So saya dah ajar, kalau tak nak tulis banyak-banyak, tulislah X tu dekat muffin, Y tu dekat donat. So kita mesti ada dua persamaan lah. 70X tambah 30Y sama dengan 66.5. Tak payah letak simbol. Lagi satu, 35X tambah 60Y sama dengan 49. Ni kaedah apa yang kita akan guna nak selesaikan benda ni? Kaedah apa ni? Persamaan Persamaan serentak. serentak. Yelah, nak guna penghapusan ke penggantian? Penggantian. Oh, guna penggantian ke? Kalau saya akan guna penghapusan. Darab. Yang mana Hapus. persamaan pertama ni kita darab dengan 2 sebab saya nak hapuskan Y. Ada tak yang buat macam saya? Saya. 40X, betul? Tambah 60Y sama dengan 133. Boleh? Kemudian selesai. Saya nak cepatlah ni. You all selesai sampai dapat X sama dengan 0.8 Maksudnya muffin tu 0.80 sen kan? Donat tu akan dapat berapa? Berapa? 35 sen. 0.35 ataupun you all boleh tulis 35 sen. 35. Jangan tulis 35 saja. Mesti tulis 35 sen. Mesti tulis macam ni. Cikgu kalau buat Ya, apa? kalau buat RM 0.35 sen tak tulis boleh ke? Boleh. So dalam RM dalam RM. So X RM 0.8. Okey. Saya tak baca soalan. Y RM 0.35. Alright. Okey. Betul lagi. Okey. So pemakahan tu dia 5 markah. Pemakahan tu dekat mana? Okey. Satu persamaan dekat sini, satu markah. Apabila X dapat 80 sen ni, sebelum ni ada satu lagi persamaan kat sini, terus dapat 2 markah. 3 markah, 4 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Jelas Okey, X tu nak tulis muffin atau tidak terpulang sebab saya dah merujuk X tu dekat sini. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk soalan nombor 5? Ada. Tak ada. Okey, soalan nombor 6. Allah, soalan nombor 6. Okey, 6A apa jawapan? Bukan pernyataan. Okey, pastikan ejaan kena betul. Bukan pernyataan. Jangan penyata. Tak boleh lah. Kena ayat yang betul. Bukan pernyataan. So, satu markah. Okey. Kenapa bukan pernyataan? Nak tanya sekejap. Kenapa bukan pernyataan? Sebab dia tak bagi sambungan. Bukan. Dengan Sebab dia bukan. Sebab kita tak pasti dia punya tu. Ya. Sebab dah ada jawapan. Sebab tu lah. sebab kita tak tahu benda tu betul atau salah. Okey. 2,
lebih besar daripada 5. Penyataan ke bukan penyataan? Tu penyataan. Kenyataan. Penyataan. Sebab kita tahu benda ni adalah salah. Salah. Sebab benda ni adalah salah. 2 bukan lebih besar daripada 5. So dia adalah penyataan. Okey, sekarang soalan 6B. Apa jawapan? Sebuah pentagon adalah sisi. Okey, keyword dia senang je. Anak-anak awak ingat ni je. Kalau atas JKLM, bawah pun JKLM, so keyword dia mesti semua. Okey, mesti semua. Semua pentagon mempunyai 5 sisi. Ayat dia cakap, ya, Kalau tulis sebuah. salah. Salah. Sebuah pentagon, salah. Semua pentagon mempunyai 5 sisi. Mesti ayat ni kak. Yang ni dulu, baru yang ni. Baru satu markah. Okey. Soalan 6C. Apa jawapan kat sini? Nazrul jawab, Nazrul. Nas Ya, nak betul. Nas nak jawab. Nas nak jawab ni cikgu. Nazrul, apa jawapan? Tadi dia PM saya, dia nak jawab. Saya jawab cikgu. Boleh. Jawapan saya 2 dalam kurungan N kuasa N tolak 1 Okey. tambah 4. Dengan okey, N, Saya N tulis sama dengan 1, 2, 3. buka kurungan. Lepas tu, N. N. Lepas tu, Lepas tu kuasa N tolak 1. kuasa N tolak 1. Tambah 4. Ada jawapan lain tak? Orang lain? Cikgu sama-sama. Saya lain. Siapa lain? Saya lain. Ambil siapa? Akan jawab kan? Kan, kasih tahu. Dia jawab ni. Apa? Apa jawapan lain? Jawab kan? 2 Ha? dalam kurungan Ha? N tambah 1. Lepas tu kuasa N tambah 4. Betul. Asal tentu sama lah. kan? Okay. Keyword dia satu je. Keyword dia senang je. Dia akan N tu, dia akan bermula pada nilai yang paling kecil. 0, 1, 2, 3. N tu, okey. N tu akan bermula N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. So, agak-agak yang mana satu? Yang ni ke yang ni? Second. Yang kanan. Yang Haikal. So, jawapan dia adalah B. Ya, B. 2, 0 tambah 1, N tambah 4, yang ni. 2 markah. Ingat keyword dia, kita pilih nilai yang paling kecil. Kalau yang ni, kita akan bermula N sama dengan 1, betul? 2, 3 dan seterusnya. Tapi dalam skema, jawapan dia ambil yang B, yang Haikal bagi. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya saya? Baik cikgu. Okey, tak apa. Okey, soalan nombor 7. Alah, ni senang je. Ini dalam bentuk matriks. Apa jawapan? Bagi tahu, tulis. Mula-mula kurungan. RM 55. 0.55. Kurungan apa? 30 kan? 30 kan? Betul? Allahu Akbar. Sekejap Dengan laptop ni. Okey. Awak cek sama tak dengan jalan kerja saya? Allah. Ya Allah. $30, 80, 20, 60. Okay, saya nak bagi tahu apa yang awak salah waktu percubaan baru ni. XY sama dengan 72.5 dan 53. Jawapan mesti lengkap macam ni. Mesti ada sama dengan. Mesti ada 1, 2, 3 kurungan. Barulah akan dapat markah yang lengkap. Okey? Dia panggil P1. Kalau tak ada mana-mana ataupun yang atas pergi buat 30X tambah 80Y sama dengan RM72.50,
ini tak ada jawapan tapi membantu awak untuk menulis dalam bentuk matrik. Ini tak ada markah tapi membantu awak untuk menulis dalam bentuk matrik. Sebab tu sekarang dia bagi 4 markah je. Dulu dia bagi 6 markah. Sekarang dia rasa budak dah cekap. So dia bagi 1 markah, dia kedekut markah kat sini. So bila selesaikan, baru-baru ni saya jumpa ada yang tak lengkap. Selesaikan mesti tulis X, Y. Mesti tulis sama dengan 1/30 darab 60 tolak 80 darab 20 ada kurungan 60 dan 30 bertukar tempat. Kemudian negatif 80. Kemudian negatif 20 dan mesti ada ini 72.5 dan 53. Mesti ada ini. Okey, saya nak tekankan kat sini. Nampak saya garis habis. Saya nak awak belajar menggaris habis macam ni. Okey. 1, 2, 3. Baru dapat markah dia panggil A1. Mesti ada ini. Kalau tak ada, ini tak ada ni, yang XY ni tak ada, terus tulis jalan kerja, tak dapat markah, hilang markah. Okey. Lepas tu saya dah ajar, senang je, kita terus je tekan kalkulator sebab kita dah ada persamaan ni. Kita terus pilih EQN, kita terus ambil unknown 2. Kita dah tulis dah. So bila kita tekan kalkulator, kita terus dapat jawapan X 0.55 dan Y sama dengan 0.70. Ini dari kalkulator. Tapi nak dapat untuk matrik macam mana? Perlu tulis semula. X, Y sama dengan 0.55 dan 0.70. Akhir sekali barulah tulis semula pemadam. Pemadam ataupun X lah pemadam iaitu X sama dengan 0.55 dan Y apa dia apa Y? Donat Y apa? Pencil. Pencil. 0.70. Okay. So saya nak awak faham pemarkahan. Satu markah dekat sini, satu markah kat sini. Sini takkan dapat markah kalau ini tak ada. X dengan Y ni tak ada. Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Saya. Okay. Kalau contoh yang 30, 80, 20, 60 tu kan. Kalau buat 3, 8, 2, 6 je boleh ke? Tak boleh lah Yang RM72.50 tu jadi 7.25. Tak boleh Sebab awak terus bahagikan dengan 10 kan? Betul tak? Boleh sebab dia equivalent. Dia masih anggap persamaan tu sama. Janji masih sama kat sini. 7.25 dengan 5.3. Tapi kalau boleh tu janganlah biasakan. Ambil je dalam bentuk soalan. Okey, ada orang lain nak tanya? Cikgu, saya nak tanya macam Tak ada cikgu. cara ni cara penulisan kan. Dia apa hukum dia kalau kita tulis macam terlebih dekat line penanda tu. Kata macam tak muat tu. Tak adalah hukum. Tapi kalau boleh tu tak boleh lah sebab kawasan tu untuk penanda bagi markah. Sebab tak muat pun tak muat. Tak muat tu diterima je lah. Penanda Makro ni, makro. Jangan you tak jawab pada ruang jawapan, you pergi tulis dekat ruang pemeriksa. Tu tak boleh lah. You jawab dia dekat ruang jawapan tu. Okey, ada lagi? Terima kasih cikgu. Habis soalan. Tak ada soalan Tak ada, kita cikgu. pergi soalan nombor 8. Okey, apa soalan A? Apa jawapan? Diam. Nurina, soalan A apa jawapan? 8A. Sekejap nak flip kertas. Y sama dengan negatif 15. Y sama dengan negatif 15. Ada orang lain dapat jawapan lain? Semua dapat jawapan yang sama?
Dapat. Sama Okay, Ego. senang je. Kalau dia ni, kawan aku ni, KL. Kalau dia garis lurus dan dia menyentuh pada paksi Y, so jawapan dia mesti Y. Mesti Y. So Y. Mesti sama dengan. Sebab dia sebut persamaan. Persamaan ni mesti ada sama dengan. Sama dengan. Okay, berapa nilai dekat sini? So, awak tengok persamaan dekat sini. Persamaan sini. Bila persamaan sini, pada nilai sini, ini adalah pintasan Y. So, pintasan YU adalah negatif 15. Y sama dengan negatif 15. Katalah tak nampak pintasan tu. Macam mana nak cari negatif 15? Satu lagi kaedah adalah daripada persamaan Y sama dengan negatif 3X tolak 15, awak boleh letak bila di sini nilai X kita adalah kosong. Negatif 3 darab X kosong. So kosong. So jawapan dia pun sama. Y sama dengan negatif 15. Mesti tulis macam ni baru dapat satu markah. Okey. Jelas yang tu kan? Saya tak nak you buat salah Kalau dia menegak, contohlah kalau garisan ini dia menegak, contoh. Apakah persamaan bagi QR? X sama dengan. X sama dengan berapa? Tak boleh cari lah sebab tak ada persamaan kan. So maksudnya kena faham benda ni. Kalau dia garis lurus, dia menyentuh paksi X, so jawapan dia X sama dengan. Okay? Alright, so saya nak pergi soalan B lah. Okay. B1. Persamaan garis lurus PQ. Bila dia sebut, ni, yang mana yang agaklah lemah PQ. Bila dia sebut garis menunjukkan garis lurus PQ, HK dan KL didukir pada satu sata chartes. Garis KL adalah selari dengan paksi X. Tapi bila ada anak panah ni, maksudnya ini adalah selari. Kecerunan simbol M. HK adalah sama dengan kecerunan PQ sebab dia selari. So daripada sini, kalau sini persamaan ni, kita tahu kecerunan dia adalah negatif 3. Sini. Bila sini negatif 3, maka di sini juga, di sini juga adalah negatif 3. Sebab selari. So, bila nak menjawab, mesti tulis persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Peringkat matematik moden, hanya ini saja persamaan awak. Kalau awak ambil MX, ada lagi 3 jenis persamaan lain. Okay. So, gantikan sahaja negatif 3 pada M, X tambah C, Y. Dan kita rujuk, ada koordinat di sini. So, koordinat X dan Y. Apabila Y 9, gantikan negatif 3 darab X digantikan dengan negatif 2 tambah C. Akhir sekali C dapat, C dapat berapa? 3 18. C berapa? Sorry. C dapat 3. C dapat 3. So, bila soalan dia, tulis persamaan garis lurus, tak boleh tinggal macam ni. Kena tulis semula Y sama dengan negatif 3X tambah 3. Okay, di mana pemarkahan awak? Pemarkahan dia adalah di sini. Negatif 3 ni you gantikan sahaja di sini. K1. 3X negatif 3X tambah 3, C dapat 3, K1. So 2. So ganti balik N1. So 3 markah dekat sini. Okay, boleh? Ada masalah tak kat sini? Tak ada masalah? Terus Boleh cikgu. Okay, boleh. Seterusnya koordinat. Ini kenapa tak boleh dapat 2 markah? Koordinat Q. Okay, Q duduk dekat sini. Q duduk kat sini. So Q adalah pada garis PQ. Jadi Q ni merujuk pada persamaan ini. Pada kedudukan Q, nilai apa yang kosong? X ke Y yang kosong? Y. So, daripada sini awak boleh cari nilai Q. Kosong sama dengan negatif 3X tambah 3. Dan akhir sekali awak selesaikanlah X dapat sama dengan 1.
tapi tak dapat markah sebab dia tanya koordinat. So mesti tulis koordinat Q adalah 1,0. Mesti macam ni baru dapat markah. Okey, ada apa masalah? Boleh? Saya pergi soalan yang seterusnya. Boleh cikgu. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9 sangat senang. Lengkapkan graf. So, awak cek jawapan Graf dia mesti kena guna pembaris dan graf ni mesti turun betul-betul sampai sini. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. 1 markah. Boleh Boleh. Okey, apa yang nak buat? You all check tau. Lepas tu okey. Soalan B. Tempoh masa. Senang je. Dalam minit, J berhenti di Bandar Bestari. So, Bandar Bestari awak dekat sini. So, dia berhenti dekat sini. So, jawapan dia berapa? Siapa yang buat? 30 minit. Okay, 30 minit. Apa pula 30 minit. Okey, soalan seterusnya. Laju. Jangan lupa laju dalam unit apa? Kilometer per jam. 30 minit pertama. So, 30 minit pertama adalah di sini. So, ada 2 koordinat. 1, 20 pula. 1, 30, 20. Satu lagi 0, 0. Bila nak cari laju, mesti kecerunan kan? Laju, kecerunan. So, awak buatlah 20 tolak 0, bukan lebih satu video. 20 tolak 0 per dengan 30 tolak 0 bahagi dengan 60. Sebab ini dalam minit, dia nak dalam jam. So, jawapan yang awak akan dapat adalah 40 km per jam. Okey. Dapat jawapan macam ni? Dapat. Dapat. Oh, sedihnya dah mengatur ke baru 925. Okey. Soalan terakhir bahagian ni dia kata purata laju, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak dia berapa? 50. Dia pergi 100. So, jumlah jarak dia adalah 100. 100 bahagi dengan berapa jumlah masa? 135. 135 dengan 60 kan? Sebab dia nak kilometer per jam. So jawapan akhir akan dapat, okey, dalam bentuk pecahan 44 4/9. Ada yang dapat? Dapat. Atau kalau siapa yang bunda kan, you akan dapat 44.44. Diterima mana-mana? Okey? Cikgu kalau dalam ada soalan. Ni Ya. awal ni kau dulu. Kau dulu. dalam apa pecahan tak wajar cikgu? Tukarlah dalam pecahan ni. Boleh tak biasakan tukar dalam bentuk pecahan bercampur? Okey. Saya nak you tukarkan dalam bentuk pecahan bercampur. Ada lagi soalan lain? Akan tanyakan. Saya. Contoh kan kalau soalan tu dia macam disuruh cari laju purata tapi dia tak bagi tahu pun. Suruh dalam kilometer per jam. Boleh ke kalau kita buat dalam kilometer per minit ke apa ke? Boleh. Dia diterima. Okey, saya. Tapi yang penting you tengok unit Setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Dia tak ada kata nak dalam bentuk apa. Dia mesti cakap. Kilometer per jam, kilometer per minit, kilometer per saat, dia akan cakap. So, kena baca soalan. Okay, kita pergi soalan nombor 10. Apa jawapan? Siapa yang dah buat? Aduh, penat dah. Apa nak buat? Apa yang jawapan awak? 89/4/7 cm. 80? 9/4/7. Betul? Okey. Betul. 89/4/7. 89/4/7 atau kalau siapa yang jawab dalam bentuk perpuluhan 89.57. Okey, ada masalah tak ni? Boleh buat tak? Ada, tak dapat. Tak dapat kat mana. Okey. Pertama sekali.
Saya nak awak faham macam ni tau. Dia memang selalu keluar tapi saya tak nak lagi menghafal. Sebab ada satu tahun tu dia menghafal, dia tertukar. Luas, dia suruh cari luas dulu. Bawah tu baru suruh cari perimeter. Okay. Biasanya bila dia sebut perimeter dan luas. Kalau perimeter, kita akan guna formula 2 pi j. Kalau luas, kita akan pakai pi j kuasa 2. Macam mana awak nak ingat paling mudah? Awak tengok ni kuasa 2. So, dia akan pakai dengan unit yang ada kuasa 2. Okay, jangan salah. Luas dalam unit apa kuasa 2 kan? So, kita akan guna formula pi j kuasa 2. Kalau perimeter, selain daripada tu lah, 2 pi j. Okay, bila dia bagi soalan macam ni, okay, dia kata 3 sektor, 11. Okay, 11. Saya nak awak faham Kalau sini 11, maka sini 11. Semua 11. Sini pun akan jadi 11, sini pun akan jadi 11. So, automatik adalah segitiga bersama sisi. So, sudut dia adalah 60 darjah. Sudut sini pun 60 darjah. Sudut sini pun kalau dia nak cari 60 darjah. Mana-mana sudut dalam segitiga semua 60 darjah. Hitung perimeter kawasan yang tidak berloret. Okay, hitung perimeter kawasan yang tidak berloret. Okay, nak tengok Okay, jadi kita tengok kita ada 11 ni, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. So, kita ada 5 panjang 11. Kemudian kita kena cari apa lagi? Kita kena cari yang ni. Hanya lengkok ni. 1, 2 dan 3. Boleh sampai sini? Boleh kan? Boleh cikgu. Lepas tu cari lah. Macam nak cari tu? Macam nak cari panjang PO? 2 pi j. 10 per 360. Sudut 360. Mesti berapa? Okay, per 360. Darab 2. Darab 2. Allah, masa ni lah tak boleh. Ya Allah. Kenapa dia suka lari ni? Ya Allah. Sekejap ni. Okay. 360. Okay, saya. Jahil. Okay. Darab 2. Darab pi 22 per 7. Darab jari berapa? 11. Ada berapa? Ada 3. So letaklah 3 kat sini. So selesaikanlah dan dapat jawapan. Okey, boleh? Apa yang tak dapat tadi? Boleh dapat tak? Dapat. Cubalah. Yang tak dapat tadi. Tapi yang bahagian yang melintang ni tidak dikira lah sebab dia bukannya kawasan perimeter. Perimeter ni adalah ukur di luar kawasan. Ukur di luar kawasan. Boleh faham sampai sini? Okey, saya nak pergi pada ni lah ni bahagian luas. Okey, samalah kaedah dia. Okey, luas. Siapa dapat jawapan? Hidayah Zulkifli ada tak? Hidayah Zulkifli ada? Dia hilang. Apa yang ada ni? Anik. Hello. Hello, ada. Apa jawapan awak untuk luas? Cikgu. Apa tadi? Luas. Soalan dia. Soalan dia luas. Okey, saya dapat. Saya try lah. 242.5578 cm. Okey, betul. 242.558 lah bila you round off 558. Senang saja kan? Cari luas bulatan yang besar. Pi j kuasa 2 tu yang besar-besar ni semua. Kemudian tolaklah 2 kawasan 2 sektor ni. Okey, 2 sektor ni.
Kemudian cari luas sektor ni, tolak luas segi 3. Boleh Kan Anik? Awak buat macam tu lah kan? Cikgu, ya. So jawapan dia 2, 4. 2 saya jawapan je lah. Sekarang. 2, 4. 2, 4, 2.5 558. Okay. 242.558. Okay. Seterusnya. Soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Sample space. Ada berapa bilangan sampel? 16. 16. Untuk pengetahuan awak, majority trial part kebahagian kalian semua salah sampel. Saya pun tak tahu kenapa semua salah. Tak faham ke apa tak tahulah. Mungkin agak soalan dia agak susah sikit kot. Ayat dia pusing-pusing cikgu. Soalan dia tricky. Saya pun tengok. Itulah. Okey. Saya bagi tips senang je. Kalau list sampel, saya nak you all faham bila dia kata cakra diputar 2 kali. Dia tak kisahlah putar belah mana pun. So, bila kita nak buat dalam bentuk bentuk jadual, kita buat macam ni lah putaran pertama, kedua. Okey, kita ada D 2, 9, E. Awak buat lah macam ni lebih kurang. D 2, 9, E. Okey, yang ni memanglah you all tak dapat markah buat macam ni. Memang tak dapat. Tapi sebenarnya sangatlah membantu. Yang pertama, kedua. So, awak akan dapat D, 2D, 9D, ED. Kemudian bawah ni you akan dapat D2, 22, 92, E2. Lalu sekarang lepas tu D9, D2, 99, E9. Okey, last sekali DE, 2E, 9E dan EE. Ini tak dapat markah. Markah yang sebenar adalah senaraikan ruang sampel mesti ada tata tanda set. Okey, kemudian tulis D, koma. Kemudian 2D, koma. Kemudian 9D, koma. ED, koma. Buat sampailah habis. Sampai E, koma. Tutup. Sampai sini. Dan ruang sampel awak adalah 16. Okey, jelas sampai kat sini? Betul semua ruang sampel. Semua ada 16. So, akan dapat 2 markah. Kalau mana-mana tertinggal, 2 tak cukup, dia ada 14 ke atau you terlebih 2, you akan dapat 1 markah. Okey. Soalan B. Cikgu, Dengan cikgu nak tanya yang ni kan dia kan huruf dengan nombor kan. Kalau contohlah dia bagi nama kan. Dia kalau nama sama macam Anik Haikal, lepas tu yang satu lagi dia Haikal Anik. Kena bagi satu je lah. Okey, sebab yang ni dia tak ada syarat tau. Cakra ni diputar 2 kali. Contohlah Anik Haikal, Haikal Anik. Kena ikut syarat lah. Kalau dia ada syarat, kalau dia tak ada syarat, sama je. Anik Haikal, Haikal Anik sama. Okey. Sama. Kalau bergantung pada ayat dia. Okey, soalan B, dengan menyenaraikan semua kesudahan, so awak kena senaraikan dulu. Penunjuk sekurang-kurangnya sekali nombor perdana. Nombor perdana keluar kan baru ni. Dekat sini nombor perdana you yang mana? 2 ke 9? 2. 2 kan? Sekurang-kurangnya sekali. So, 1, 2, apa lagi? 3, 4, 5, lagi? 6, E2. ada 7 dengan 16. Sebelum nak dapat 7 per 16, mesti senaraikan dulu. 2D,
Lepas tu D2. Nampak ni tak sama. Kenapa? Ini putaran pertama dia dapat nombor 2. Putaran kedua dia dapat D. Yang ni putaran pertama dapat D. Yang kedua dia baru dapat 2. Faham tak? Dua ni adalah tidak sama. Okey? Cuma kalau orang tu kena tengok dia ada syarat ke tak ada syarat. Okey? Seterusnya sampai 7. Okey, last kali 2 kali pada sektor huruf. So apa jawapan? Apa jawapan? E, D. Okey, so berapa per 16? 4/16, 1/4. Ya. Okay. Jawapan dia 4/16. You buat 4/16 pun diterima. You buat 1/4 pun diterima. Mana-mana terima. Sebab kebarangkalian dia tak kisah you pemudahkan atau tidak. Okay. So soalan, habislah soalan 11. Habis 11 soalan. 1 jam. Okay. Soalan 12 ada masalah tak? Tak ada masalah kot. Baik, kalau saya bagi jawapan dekat awak, boleh check tak soalan nombor 12? Kau dah buat ke belum? Tu yang di soalan ni tak boleh lah. Ni, Sebab dia ada kuasa 3. yang ni ke? Soalan ni ke? Soalan ni, kuasa 3 ni, Allah. Soalan ni ke? Kuasa 3 ni. So, saya pergi pada soalan D je lah. Lagi sekali saya tekan soalan D ni. Pertama sekali kita akan tengok soalan A kita. Soalan A kita, Y Allah. Sekejap Y sama dengan Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 2X. Ini dari soalan A asal. Bila datang soalan B, dia bagi X kuasa 3 tolak 8X sama dengan 5. Kalau saya akan tengok yang sama. Yang sama saya nampak kat sini. X kuasa 3. X kuasa 3. So, saya tak akan kacau yang ni. Saya akan kacau, biarkan X kuasa 3 sama dengan 5 tambah 8X. Sampai sini. Saya pindahkan negatif 8 ke sebelah. Tapi, hukum dia nak negatif X kuasa 3 tambah 2X. Jadi, yang tak ada apa sekarang? Negatif X kuasa 3. So, bila tak ada, kita letak negatif. Bila kita letak negatif sebelah sini, automatik sini pun negatif. So, negatif X kuasa 3 sama dengan negatif 5 tolak 8X. Kemudian, dia ada tambah 2X. So, kita tambah 2X sebelah kiri. Automatik kita akan tambah sebelah kanan pun 2X. So, bila benda ni sama dengan soalan ni, maka dia akan jadi Y sama dengan negatif 5. So, selesaikan dapat negatif 6X. Kakak ni faham? Faham. Kita samakan dengan soalan asal. Buatlah bagaimanapun you nak tambah ke, you nak tolak ke, gunalah you nak darab ke, asalkan persamaan ini, persamaan yang ni mesti sama dengan persamaan asal. Kemudian, ingat anak, bila melukis graf, saya ajar tekan banyak kali dah. Bila melukis graf, nampak tak ada skala ni? So, pada graf awak mesti wujud benda ni. Mesti ada negatif 2.3 hingga 3.5. Mesti ada. Kalau tak ada, hilang satu markah bahagian skala. Okay? Lebih tak apa. Jangan kurang. Okay. Kemudian saya dah ajar, bila dapat persamaan ni, kita nak buat garis lurus, mesti buat letaklah XY. Ni tak ada markah ni, tapi tak apa. Buatlah negatif 1
kosong dan 1. Ada 3 titik pada graf. Okay, tengok saya tunjuk jawapan. Tunjuk sekejap mana graf dia. Okay. Tadi saya cakap dia punya negatif 2.3 tu. Nampak tak dekat sini? Tengok, dia ada negatif 3 sampai 4. Mesti wujud dalam skala. Kemudian, okay, ni dia buat cross lah. Kalau saya tak pakai cross, saya lebih suka you all buat dot. Okay, buat dot, pastikan kena. Saya nak you tekankan kat you, dia bila melukis graf, mesti curve tau. Jangan macam ni curve lah. Jangan dia macam lepeh, tak boleh. Sebab baru-baru ni ada graf yang tak cantik lah. So hilang 1 markah. Okay, hilang 1 markah. Kemudian, okay, garis lurus tak perlu pun tulis persamaan. Nampak? Dia tak tulis pun persamaan. Buatlah garis lurus mesti melepasi dan ada 3 titik persilangan. Ada titik persilangan 1 dan juga 2 titik persilangan. Okay, siapa yang buat graf pastikan check. Lepas tu tengok graf dia tak boleh lebih. Dia memang lukis cukup-cukup je. Dia tak ada lebih. Dan graf dia sangat cantik. Okay, cuma yang ni katalah pelajar dia lukis, dia buat macam ni. Curve juga. Tapi curve dia terlebih. Yang ni terpulang kepada pemeriksa. Okay, terpulang pada pemeriksa. Saya tak boleh cakap, tak boleh buat. Tak boleh. Saya tak berani nak cakap. Tapi seeloknya, you buat seadanya lah graf tu. Okay, tak payah janji curve. Baru-baru ni saya dapat, tak curve. Tidak masalah ni. Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Siapa yang buat? Tak ada. Siapa yang Tak ada cikgu. Okay, siapa yang buat graf, you all boleh check. Markah 12, soalan dia dapat 4 dengan negatif 21. Kemudian awak tengok paksi dilukis dengan arah yang betul dan seragam. Ini nilai markah untuk graf, 4 markah. Okey, C1 tadi nilai dia, dia suruh plot tu. Pastikan awak punya jawapan antara 3.1 hingga 3.8. Banyak surat dia besar. Kemudian yang kedua sama ada 2.2 hingga 2.4. Terpulang pada jawapan. Okey, tempat. Cikgu kalau buat 3 tak boleh. Tak faham. Untuk C1. Tak boleh. Tak masuk dalam julat. Mesti ada something yang tak betul kat situ. Lepas tu persamaan anak tolong saya banyak kali dah saya ingatkan. Mesti ada tulis Y sama dengan. Mesti Y sama dengan. Okay. Garis lurus dilukis dengan betul. Dia ada persamaan. Lepas tu garis lurus dilukis dengan betul. Kemudian markah lah. Negatif 0.6 dan 3.1. Okay, ada apa-apa masalah kat sini? Untuk graf. Cikgu, Yes. kalau nilai dekat macam kita kan buat graf kan. Lepas tu macam tak betul sikit dia punya skala. Lepas tu kita macam ambil yang terdekat tu, kita boleh macam tu ke? Tak faham. Maksudnya kalau graf kan kadang-kadang kan buat tak elok kan. Lepas tu Sebab jawapan tu akan berdasar pada graf awak. okay. Jadi jawapan tu akan bergantung kepada kedudukan graf awak. Cuma saya nak tekan dekat sini sikit. Saya baru teringat. Okey. Contoh. Okey, contoh yang ni. Awak nampak tak dia kena dekat sini? Dia tak kena tepat-tepat pun pada 1, 2, 3, 4. Tak sampai pun 3.5. So dia mungkin jawapan 3.4. Dia mungkin jawapan 3.1. Tapi dia bukan 3. Sebab kalau 3 dia akan duduk kat sini. Faham tak maksud saya? Dia faham tak? Faham. Faham cikgu. Faham kan? So berhati-hati dari segi nak melukis. Dia bukan 3. Kalau 3 dia kat situ. Tapi dia juga bukan 3.5. Sebab awak punya graf, dia kena kat sini. Kalau 3.5 ni dekat atas ni, tak. So dia 3.4. Ataupun awak boleh letak je 3.48. Masih diterima. 3.4
36. Masih lagi diterima. Apa saja yang menghampiri lah. Sebab tu dia ada jilat. Okay, kita nak pergi soalan ke-13. Dia orang ngantuk ke? Soalan 13. Belum cikgu, semangat lagi. Belum. Soalan 13. Boleh. Itu Boleh. tu lambat. Soalan 13 sangat senang sebenarnya. Okey, apa jawapan? You all dapat apa? 15. Penjelmaan kan. Saya bagi jawapan lah. Kita bincang terus pada jawapan. Siapa yang nak buat? Boleh? Boleh dapat tak 15? Boleh. Saya ingat. Boleh. Boleh cikgu. Boleh. 151. Cikgu. Yes. Cikgu nak tanya. Kalau yang pembesaran kan waktu percubaan ada keluar, dia nak buat macam mana? Pembesaran? Saya tak boleh lah terangkan soalan dia, tapi lebih kurang macam itulah. Ayat dia mesti lengkap. Cuma saya nak tekan dekat sini. Pantulan. Saya pergi B ya. Pantulan. Garis tau, garis. Mesti ada perkataan garis. X sama dengan negatif 4. Diterima. Ataupun tak mau tulis X sama dengan negatif 4, you tulis garis CE. Saya nak tekan ayat ni, garis. Pantulan mesti ada garis. Pantulan pada X sama dengan negatif 4, tak ada garis tau. Tak boleh. Pada garis X sama dengan negatif 4. Boleh ya? Cikgu yang jawapan A1 tu kan? Saya dapat 5 negatif 1. You all dapat berapa? Yang lain? Saya tadi buat dapat berapa? 15. 15. 15 kan? 15. 15 anak. Pergi cek balik lah. Aku nak tekan lah. Ya balik. Cikgu, Pergi cek balik. kalau yang 51 tu tak buat terus tulis 15 boleh ke? Ya, terus tulis 15. Okey. Kemudian pattern dia samalah. Soalan A2 tu. Okey, tapi kenapa dia apa? Katalah dia tak buat 51. Ataupun apa kebaikan bila dia buat 51? Nampak tak markah dia P2? So, satu markah kat sini, satu markah kat sini. Tapi kalau dia tak buat 51, dia buat terus pada 15, terus dapat 2 markah. Faham? Tapi dia buat 51, tiba-tiba kat sini dia buat negatif 15. So sini salah. Tapi dia masih dapat lagi berapa markah? Dia masih lagi dapat 1 markah. Boleh? So berhati-hati dekat situ lah. Cara tu. Terpulang lah. Tak ada masalah pun. Okey. Samalah 13A2. Siapa yang buat, you akan dapat negatif 3, negatif 2. Saya cuma harap jangan malas letak kurungan. Kalau letak kurungan nanti susahlah pemeriksa tu nak uji markah. Dan 4 negatif 4. Saya harap ni tak ada masalah Y sama dengan X boleh kan? Y sama dengan X kan? Y1 X1 kan? X1 Y1 boleh. Okey. Kemudian V pantulan pada garis X sama dengan negatif 4 atau ni you pilih lah. Kalau you tak nak tulis X negatif 4, you tulis garis CE juga diterima. Okey. Kedua, pembesaran. Mesti ada pembesaran. Lepas tu bila sebut pembesaran, mesti faktor skala. Bukan skala faktor. Bukan faktor saja. Bukan skala saja. Tak boleh. Okey. Pada hari tu saya jumpa. Dia tulis pada pusat di negatif D ataupun negatif 65. Hari tu dia tak tulis pada pusat D. Dia tulis pada titik. Siapa yang buat dia tahu lah. Dia tulis perkataan ni. Titik. Titik tak dapat markah. Hilang markah. Okey? Tak boleh. Jangan letak perkataan titik. Oh tak boleh. Tak boleh. Siapa yang buat dia tahulah dia tulis letak titik tu. Tak boleh. Okey? So pastikan pastikan jawab dengan betul. Okey, 2 markah, 3 markah. Okey. Cikgu. Saya dah apa? Cikgu nak tanya kalau dia terbalik macam pembesaran pada pusat Boleh. D Boleh diterima. Terbalik tak apa diterima. Okey, kemudian nombor 2. Luas image ni saya rasa tak ada masalah kot. Senang je saya tengok tadi. Cuma saya takut kalau you all terlupa nak tambah ni. Jawapan akhir mesti 210.
Setakat ni. Ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada, tak ada. Tak ada kan? Okey lah kan? Okay. So, saya rasa tak ada masalah. Saya nak pergi soalan 14. Semua yang dah buat, check. Sama tak dengan jawapan awak? Baru-baru ni, setakat ni graf yang baru ni semua boleh buat. Tak ada masalah. Okay, pastikan semua betul lah P1, P2. P2 kat mana? P2 adalah pada ini. Ini, P2. Ya. Mesti frekuensi kegerapan ni adalah nilai yang betul lah. Okay, kemudian boleh ya? Boleh? Saya nak cepat ni. Boleh, Nak boleh. habiskan soalan. Okay, min. Tengok pemakaian min. Okay. Jalan kerja dia terus dapat 2 markah. So pastikan kat sini 2 markah. Tak perlu lagi nak cari nilai satu-satu. Awak tulis je. Okay. Mana-mana jawapan diterima Tengok macam ni ataupun macam ni diterima. Satu lagi markah. So total min adalah 3 markah. Okay. Boleh? C dia dah buat lukis perubahan kekerapan. D, bilangan murid yang melebihi 194. So tengok pada graf. Okay, ni graf awak. 164 bila dia buat garis 164 dia kat sini tau. Sini. Dekat kawasan merah ni. Kat kawasan ni lah. So dia tak sampai pun betul-betul 164.5. So yang lebih ada berapa? 1, 6, 5 dan juga 4. Saya nak tekankan histogram dia mesti penutup. Mesti penutup ni kat sini. Dia tak boleh tenganga. Tak boleh tak boleh tenganga. Okay. Dan kena guna pembaris bila lukis histogram. Okay. Seterusnya saya nak pergi soalan pelan. Inilah jawapan pelan. Saya harap you all tak ada masalah. Cuba jawab untuk pelan. Saya takut awak tertinggal bahagian-bahagian ni lah. Ni bahagian ni. Ataupun ni bahagian ni. Sebenarnya ada Okey, cek jawapan masing-masing. Untuk pelan. Cikgu, Ya. 15A yang kotak 2 cm tu mana dapat? Dekat mana? Yang kecil sekali belah kanan bawah. Belah kanan bawah tu. Dekat ni. Dekat mana soalan dia? Dia daripada X tu, yang bahagian RTED tu, nampak? Dia kan dia pandang daripada X. Oh. Kan? RTED. Kan? Boleh? Okey. Soalan 15B, ada apa-apa nak tanya? Okey. Okey. Soalan 15C. Okey. Okey kan? Boleh nampak saya harap you all boleh nampak lah. Ada yang buat bumi? Okey. Tak ada. Tak ada. Tapi ada 5A yang dapat bumi markah penuh, okey? Dia dapat markah penuh dekat bumi, tapi dia tak dapat markah penuh dekat graf saya rasa. Macam tu lah. Macam kenal lah ni. Tak tahulah siapa. Okey, tapi Betul lah kan soalan akan untuk bumi. Sebab bumi sebenarnya senang sangat nak dapat markah. So, you all salihlah jawapan. Sementara cubalah buat. Sebab pimai-pimai soalan dia lagu tu je. Okey, habis. Habis ke anak-anak? Habis. Awak lagi cikgu. Okey, lagi 3 minit ke 10 kan? Okay. So, Tania, saya tak dapat baca ni. Cek. Ada siapa yang hantar cek ni? Oh, okey. Okey. Cikgu nanti kena sini cikgu ke? Jawapan. Apa dia? Saya nak you all kira lah dapat berapa siapa yang buat.
Boleh? Jujur lah. Oh, boleh. Boleh kan? Cuma saya nak minta tolong sekarang, macam mana? Saya tak pandai. You all pandai tak? Macam mana kita nak screenshot yang menunjukkan semua orang ada dalam grup ni? Sebab saya guna laptop kan. Jadi saya tak tahu laptop saya tak boleh screenshot. You all guna apa ni? Phone. Saya guna phone. Apa yang guna? Handphone boleh screenshot tak? Nanti post lah dekat grup. Boleh cikgu. Saya Kal, tak boleh sekejap. sebenarnya. Nas. Ni. Nas ketua. Saya Nas harap handphone baru. okay. Setakat malam ni ada apa-apa masalah tak untuk soalan Jun? Tak ada cikgu. So setakat untuk soalan Jun semua orang boleh faham kan? Boleh faham sebab soalan dia agak direct. Saya harap you all buat dengan betul. Yang buku warna biru tu jangan lupa buat latihan. Siapa yang habiskan buku biru tu adalah reward daripada saya. Ada reward daripada saya. Buku biru tau. Buku biru yang apa? Bukan yang soalan modul yang lagi satu tu. Soalan apa yang by topical tolong buat. Kalau kata tak boleh buat nanti kita akan bincang jugalah soalan dalam buku biru tu. So besok ada mat waktu petang tu. Saya harap buat balik pembetulan Nas berak. Ya Allah, sabar je lah aku. Apa ni? Okay. So apa-apa boleh tanya saya, boleh PM saya. Cuma nanti saya akan jumpa 2-3 orang. 2-3 orang ni saya akan personal dengan saya. Sebab ada yang tak memenuhi piawai lah ni. Ya. Yang lain tu saya dah check setakat ni okey. Cuma saya tak check lagi lah keseluruhan markah. Saya harap you all tolonglah buat ulang kaji. Walaupun mat dah lepas ya. Mat dah lepas ni ada banyak lagi paper lain. Tapi sesekali mat ni tak boleh tinggal setiap hari. Setiap hari kena buat. Buatlah sikit-sikit pun tak apa. Terutamanya paper 2 dan paper 1 tu kena buatlah paper 1 kan. Okay. So itu saja kot daripada saya. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada dah kan? Ada cikgu. Jaga diri ya. Okay, jaga diri. Jagalah diri guys. Cikgu ada orang tanya. Cikgu agak-agak ada orang yang fail tak? Ada. Ramai ke? Adalah dalam saya tak pasti dah nak cakap tapi adalah yang fail. Siapa yang buat tu dia tahu dia fail ke tidak. Cikgu, saya takut. Dah check. Nama tu pun tak nak jawab. Itulah saya pun tak tahu, agak fresh jugalah. Tapi tak apalah kan. Ada masa saya rasa COVID ni ada hikmah, so you all lebih belajar lebih lama. Okay, itu je lah. Okay, so itu saja. Bye. Jaga diri. Cikgu. Cikgu nak screenshot ke? You all buat screenshot macam mana? Saya tak pandai lah. Sekejap. Cikgu yang kat 3 kat bawah tu. Saya tak pakai handphone, saya pakai laptop. So you all yang buat. Saya pakai laptop juga. Dekat laptop boleh? Laptop boleh screenshot lah. Ya. Boleh Tapi ke? screenshot ramai-ramai. Rebat dah sekarang. Apa benda ni saya pun tak reti lah. Dengar suara. You pernah whiteboard ni apa? Pernah tahu ke whiteboard ni? Saya tak nampak. Ni. Nampak tak? Oh tak nampak Oh tak nampak, betul lah. Saya je lah nampak. Okay, itu saja. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam. Cikgu. Cikgu hilang. Ya. Cikgu dah keluar lah. Apa dia? Nanti dulu ni. Lagi cikgu keluar. Tak dengar. Ni. Ikan. Ikan. Aku dah belah lah. Siap tu lah. Ada ikan. Oh, Syam call lah tu. Macam aku lah. Gerak. Tak apa. Lobby masuk lobby. Lobby mana ni? Tengah record lagi ke ni? Oh, Tengah record. kau ni. Dah. Cikgu masih record korang. Tak apa. Cikgu? Cikgu dah belah.
Cikgu lupa masuk. Alip. Oi, Alip pun dah hilang ah. Dah gerak ah. Alip. Oh. Gerak lu. Assalamualaikum. Dah.